Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran bab 2 iaitu subtopik 2.1A5 konsep pendapatan persendirian. Okey, kita lihat dulu maksud pendapatan persendirian iaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh semua individu dalam ekonomi yang meliputi. So, pelajar kena tahu apa item yang ada dalam pendapatan persendirian ni, iaitu pecahannya ada dua. Satu, pendapatan yang diterima oleh individu kerana menawarkan faktor pengeluaran dalam proses pengeluaran. Kalau individu tadi tak ada menawarkan faktor pengeluaran, individu tadi terima pendapatan persendirian dalam bentuk perkara yang kedua iaitu bayaran pindahan. Maksud bayaran pindahan ialah pendapatan yang diterima individu walaupun tidak melibatkan diri dalam kegiatan produktif dalam proses pengeluaran. Jadi kalau tak melibatkan lagi diri dalam kegiatan produktif, masih lagi menerima pendapatan, itu dipanggil bayaran pindahan. Okey, seterusnya kita lihat apa item yang terdapat dalam pendapatan persendirian. Itemnya ialah satu, gaji atau upah. Di mana gaji atau upah ni selepas ditolak caruman KWSP. Item kedua, sewa. Item ketiga, bunga. Bunga ni meliputi bunga atas pinjaman pengguna dan bunga atas pinjaman kerajaan. Item keempat, keuntungan syarikat yang dibahagikan atau disebut dividen. Item kelima, pendapatan perusahaan persendirian. Dan item keenam, bayaran pindahan. Untuk pengetahuan pelajar, item 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah datangnya daripada individu yang menyumbangkan faktor pengeluaran ataupun individu tadi terlibat dalam kegiatan yang produktif. Manakala bayaran pindahan ni sekiranya individu tadi tidak lagi menyumbangkan faktor pengeluaran. Okey, seterusnya kita lihat kita nak belajar rumus pendapatan persendirian. Jadi untuk mendapatkan pendapatan persendirian ni, pelajar terlebih dahulu perlu menjumlahkan dulu pendapatan negara. Maknanya pelajar perlu ada nilai KNB pada kos faktor. Jadi rumusnya pendapatan negara atau KNB pada kos faktor tolak. Ada 3 item yang perlu ditolak. 1, keuntungan syarikat tidak diagih. 2, cukai keuntungan syarikat. 3, caruman KWSP. Kemudian perlu tambah dengan 3 item, tambah dengan bayaran pindahan. Kedua, bunga atas pinjaman pengguna, dan item yang perlu ditambah ketiga, bunga atas pinjaman kerajaan. Maka jika pelajar ikut rumus ini, maka dapatlah nilai pendapatan persendirian. Okey, kita teruskan dengan konsep yang kelima, pendapatan boleh guna. Okey, pendapatan boleh guna ni kita boleh tulis dalam simbol YD. Jadi definisinya ialah pendapatan yang diterima oleh individu yang boleh dibelanjakan atau ditabungkan setelah ditolak dengan cukai pendapatan. Jadi ingat keyword untuk pendapatan boleh guna adalah pendapatan yang boleh dibelanja atau ditabungkan. Okey, kemudian rumus untuk mengira pendapatan boleh guna, YD bersamaan dengan pendapatan persendirian tolak cukai pendapatan persendirian. Okey, pelajar, kita sambung lagi dengan subtopik 2.1B1 kaedah penghitungan pendapatan negara. Dan cikgu hanya terangkan kaedah pertama iaitu kaedah perbelanjaan. Okey, mengikut kaedah perbelanjaan, untuk mendapat nilai pendapatan negara, kita perlu menjumlahkan semua nilai perbelanjaan masyarakat ke atas barang-barang akhir dan perkhidmatan. Jadi ingat apa yang kita nak jumlahkan kalau ikut kaedah belanja? Menjumlahkan semua nilai perbelanjaan ke atas barang-barang akhir dan perkhidmatan. Dan sila ambil perhatian
Ya, perbelanjaan ke atas barang perantaraan tidak akan diambil kira untuk mengelakkan masalah pengiraan dua kali. Okey, dan kita lihat ya, apa item-item yang perlu diambil kalau kita nak kira pendapatan negara ikut kaedah perbelanjaan. Satu itemnya ialah perbelanjaan penggunaan isi rumah ataupun simbolnya adalah huruf C. Ya. C itu maknanya simbol ataupun singkatan untuk perbelanjaan penggunaan isi rumah. Item kedua, ya, kita menjumlahkan pembelanjaan penggunaan kerajaan, simbolnya huruf G. Kemudian tambah item ketiga, perbelanjaan pelaburan, ya, simbolnya I. I ni dalam bahasa Inggeris ya, I itu investment ya, pelaburan. Dan tambah item keempat, ekspor bersih ya. Dan nak dapat ekspor bersih ni adalah ekspor tolak import. Jadi kita hanya jumlahkan 4 item ni. C perbelanjaan penggunaan isi rumah, tambah G perbelanjaan siapa? Perbelanjaan kerajaan. I ni perbelanjaan pelaburan, tambah dengan ekspor bersih. Maka kita akan dapat nilai pendapatan negara tadi dalam sebutan KDNK harga pasaran. Ya. Jadi ingat para pelajar, kesimpulannya untuk kaedah perbelanjaan, ya, menjumlahkan 4 item C tambah G tambah I tambah ekspor tolak import, kita terus dapat nilai KDNK harga pasaran.